Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fi darain. Amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, bahawasanya segala manusia pada yang demikian itu, bahagi atas 4 bahagi. Dan bermula bahagian yang pertama, mengiktikadkan bahawasanya segala sabab yang dibangsakan bagi adat seperti api dan pisau itu berbekas ia dengan tabiatnya dan zatnya, maka ini firqah tiada perbantahan pada kufurnya. Dan bahagian yang kedua, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia belas ihsan dia, masih panjangkan umur kita, alhamdulillah. Limpah kurnia belas ihsan Allah Taala, dia beri kita melalui mak ayah kita Islam, dan diberi kita pula kemudahan untuk taat, jauhkan kita pada maksiat dengan limpah kurnia dia, alhamdulillah. Limpah kurnia pula ihsan dia lagi, diberi kita pertemuan dengan orang yang boleh mengajar kita macam mana nak kenal Allah Ta'ala, nak tauhidkan Allah Ta'ala, macam mana nak hidupkan bukan saja jasad tapi batin khasnya, macam mana hati sanubari kita nak hidupkan, macam mana roh kita nak dihidupkan. Alhamdulillah, syukur limpah kurnia pula ihsan Allah Ta'ala, diberikan memang hati kita hidup untuk zikir pada dia, membesarkan dia, ta'zim pada dia, sentiasa sedar kita ni makhluk dia, berhajat pada dia, dan faham kita maksud la ilaha illallah, ya Allah dialah pengurnia segala apa kurniaan yang ada pada kita. Kita ni tak ada milik apa-apa melainkan apa yang ada pada kita semua anugerah dia, zat kita, sifat kita, perbuatan kita, pemilikan kita, semua adalah hak dia. Kita adalah sebagai khalifah yang menanggung amanah untuk melaksanakan segala tugasan yang dia perintahkan atas muka bumi ini dalam keadaan masa yang sama, sentiasa mentauhidkan dia, mentakzimkan dia, mengagungkan dia, menzahirkan kehambaan kita pada dia, menzahirkan keberhajatan kita pada dia, menzahirkan hanya minta tolong pada dia, mengiktiraf pemberian semua datang daripada dia, dalam masa yang sama menjaga syariat yang telah ditunjuk ajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita melalui para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para aulia, tutup guru ulama kita sampai ke kita. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan, kelapan masa, diberikan kesempatan yang amat berharga untuk berada dalam majlis yang mulia, untuk kita manfaatkan bersama, meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni. InsyaAllah kita duk bicara di antara sekalian masih ambil faham daripada maksud la ilaha illallah. Ilah dengan makna ma'bud bil haq, lazim daripada ma'bud bil haq mesti ada 2 kriteria, itulah istighna'an kulli ma siwahu dan iftiqar kulli ma adahu ilaih. Dan ambil faham daripada makna yang kedua, iftiqaru kulli ma adahu ilaih, semua makhluk mesti berhajat pada Allah Ta'ala. Ni kita nak sambung apa dia, makhluk dengan zat dia tak boleh memberi bekas sama sekali apa-apa nama bekas untuk memberikan mudarat ke manfaat ke, atas nama hakiki beri bekas, zati beri bekas, baik mudarat atau manfaat, takkan ada dan pasti ternafi daripada makhluk sama sekali. Bahkan kat makhluk ni hanya ada suri, opa je, makhluk ni laluan. Dan itulah disyariatkan kita untuk meneruskan kehidupan dengan mengambil semua makhluk ni sebagai wasilah dan perantaraan untuk mencapai tauhid Allah Ta'ala yang berterusan. Baik, jadi antara yang telah kita bicara khasnya mengenai fahaman kita dan akidah kita, faham makhluk ni semua berhajat pada Allah Ta'ala, tak ada hajat pada makhluk sama sekali. Akidah yang diajar oleh para ulama kita, ambil pada Quran, hadis atau kaedah ahli sunnah wal jamaah, apa dia? Makhluk tak boleh tunai sama sekali hajat makhluk. Dalam bab akidah, makhluk
tak boleh tunai hajat makhluk. Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Bahkan yang kata makhluk tak boleh tunai hajat makhluk, kita pun tak boleh tunai hajat kita. Macam-macam kita punya keperluan. Makan, kita boleh tunai kita punya makan, yang kalau kata tak makan pun kita boleh makan. Boleh? Boleh. Kalau kita tak makan nasi pun boleh kenyang, boleh. Tak minum air pun boleh hilang dahaga, boleh. Kita pun tak boleh tunai hajat kita. Takkan nasi boleh tunai hajat kita? Nasi lagi do'if pada kita. Duit lagi do'if pada kita. Pasal dia tak menyawa pun. Bahkan nak ada duit kita kena cetak, nak ada nasi, beras kita kena pokok, padi kita kena tanam, kena buah baja, tak ada babi sondai. Kena pagar, kena jaga air ni. Itu berbuah, bukan padi itu sendiri yang keluarkan buah. Bukan air yang mengeluarkan buah padi, bukan matahari yang menghidupkan pokok padi. Siapa dia? Mesti ada yang menghidupkan, Allah. Jadi sebenarnya kita bukan hajat pada pokok padi, kita bukan hajat pada nasi. Kita hajat ke Allah. Cuma laluan dia atas peraturan sabab-musabab. Dan atas kata ma'isyah dunia ni, kehidupan sabab-musabab ni, sunnah, pentadbiran atas perjalanan sabab ni. Nampak je tu. Tapi atas akidah kita makhluk tetap makhluk tetap makhluk. Itu akidah dasar tu. Makhluk mesti makhluk. Makhluk tak akan naik martabat jadi Tuhan. Tang mana tak boleh jadi martabat jadi Tuhan? Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Bahkan antara makhluk tu kita pun tak boleh tunai hajat kita. La amliku li nafsi naf'an wala darran. Aku tak boleh memiliki diri aku ni, diri kita pun kita tak boleh memiliki diri kita dari sudut mudarat atau manfaat. Kita nak sihat, tapi kadang demam. Kadang-kadang nak demam tapi sihat. Ada ke nak demam tapi sihat? Malas pergi kerja, demam hari ni. Tak demam pun ambil surat tipu demam. Tak faham sudah, saya kata buat apa. Tak demam pun, tapi nak demam. Tak mahu demam. Tak mahu demam. Demam, tak nak demam, tak boleh juga, demam juga. Tu kata kita tak boleh milik diri kita. Kadang mengaji tak nak mengantuk, tak boleh mengantuk. Kadang nak tidur, tak boleh tidur. Nak menunjukkan kita tak boleh milik diri kita. Jadi yang milik segala-galanya siapa? Allah. Cuma atas perjalanan sabab macam ni lah. Dia ada peraturan sabab-musabab, cause effect. Yang tu perjalanan adat ni, dia dari segi kaedah kita dalam bab agama ni, kita tak beriktikad dengan hukum adat. Dengar dia, kita tak beriktikad dengan hukum adat, kita beriktikad dengan hukum akal. Benda tu panjang tu, bahas tu. Kita tak beriktikad dengan hukum adat, kita beriktikad dengan hukum akal. Yang sabit betul-betul dengan pastinya. Dalil yaqiniyah, burhan qat'i. Tak mana contoh kata kita tak berpegang dengan hukum adat. Lapar makan, makan banyak kenyang. Itu adat. Ada orang tak makan pun kenyang. Ada orang makan tak kenyang-kenyang. Jadi nak kata apa? Mesti ada yang mengenyang tapi bukan makanan. Kan hukum akal. Jadi kalau hukum adat macam mana? Makan kenyang. Makan ni makan kenyang lah. Ya, kalau itu jadi akidah, sesat. Sesat. Bahkan kita pegang je dah. Makan, lapar, makan. Yang ni perjalanan, yang ni sabab yang telah diajar oleh Rasulullah pula macam mana nak makan, adab. Benda pula, apa benda boleh makan, apa tak boleh makan, banyak mana nak makan, kaifiat nak makan, cara nak makan, banyak mana nak makan, tu tata cara nak makan, adab nak makan, semua dia ajar. Dia ajar tu dalam keadaan nak taat, nak junjung perintah Allah Taala, bercontohkan Nabi SAW. Masa yang sama, i'tikad tak pernah ubah sampai bila-bila apa dia? Allah lah yang mengenyangkan aku, Allah bagi rezeki aku, Allah bagi sihat aku, Allah bagi makan aku, Allah bagi hilang dahaga aku, Allah yang tentukan segala-galanya pada aku. Azali lagi sebelum aku ada lagi, semua dah sabit. Yang ni semua dia melaksanakan saja apa dah sabit pada ilmu dia dan iradah dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masa yang sama kita ikhtiar buat sabab. Bodoh pergi mengaji, lapar pergi makan, rasa mudah-mudah kan. Tak ingat hafal. Sakit engkau ubat, ngantuk tidur. Panas buka kipas, panas lagi rendam dalam air, panas lagi bubuk ais. Contoh kan. Sebab ditaklif kita ikhtiar, apatah lagi ikhtiar dalam bab syar'i ni kan. Diperintah sangat
Satu di antara Nabi Rasul tu nak ajar hukum syarak tu, masa yang sama nak ajar apa? La ilaha illallah. Yang ni orang tak boleh ajar. Orang biasa tak boleh ajar ni. Pasal apa? Siapa nak ajar ilmu dengan hukum akli, dengan sabit, subut yang pasti, nak buat keputusan tanpa ada belah bagi? Nabi Rasul yang boleh ajar ni. Yang kita boleh belajar hukum adat, buat kaji selidik, masuk makmal, hani, ambil api, cucuh, terbakar. Yang ni cucuh, yang ni tak terbakar, yang ni makan api, yang ni tak makan api. Yang ni timbullah tahir, yang ni tenggelam dalam air, apa lagi? Yang ni ringan, ni berat, ni lebih tumpat daripada hak ni. Yang ni apa, yang ni apa, yang ni apa, yang ni apa. Kita yang tu hukum adat semua tu. Hukum adat boleh kenal walaupun tak ada Nabi Rasul datang. Tapi hukum akal tak boleh kenal. Itu yang datang Nabi Rasul ni nak pimpin kita dalam bab tu. Yang tu yang dia nak cerita ni. Asal saya nak sebut ialah kita tak berpegang dengan hukum adat. Kita berpegang dengan hukum akli. Satu, kena belajar hukum akal. Dan hukum akli tu nak faham macam mana. Yang tu yang atas kita belajar akidah, ulama dah tolong susun dah untuk kita apa dia yang sebut dengan akli ya. Yang wajib pada Allah Ta'ala aklan wa syar'an, pada akal dan syarak. Dalil pun kalau tak datang Quran pun memang sabit Allah Ta'ala wujud, kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam bin nafsi, wadaniyah. Yang semua yang wajib ternafi pada dia, sekalian yang mustahil, yang harus pada Allah Ta'ala. Begitu juga pada Rasul, wajib, mustahil, harus. Tepat, gila punya tepat tu bahasa dia. Tak ada belah bahagi langsung. Yang itulah yang terkandung dalam la ilaha illallah. Ni kita dah belajar simpulan iman. Kita dah belajar tu, akan belajar benda lain. Cuma nak belajar makin mantap, makin reti, makin faham, makin kita nak reti betul-betul perjalanan agama ni macam mana. Dan dengan tu faham sungguh-sungguh la ilaha illallah, masa yang sama latihan pula zikir. Lepas tu hati hadir, apa dia? Allah ni apa? Semua makhluk mesti berhajat pada dia. Bila semua makhluk berhajat pada dia, makhluk tak hajat pada makhluk, makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Tu bicara kita. Jadi bila makhluk tak boleh tunai hajat makhluk, makhluk tak boleh beri berkeras pada makhluk. Jadi atas itulah kita nak bicara. Dia kata bahawasanya segala manusia ni pada demikian itu, pada demikian mana? Dalam bab beri bekas ni, dalam bab perbuatan ni, beri bekas tak beri bekas, ambil manfaat, beri manfaat tak manfaat. Dalam bab i'tiqad ni kata dia bahagi atas 4 bahagi. Kalau kita klasifikasikan dia, model lah sikit bahasa tu kan. Buat pengkelasan ada 4 kelas. Ada kelas pelak, ada kelas bagus. Kita tengok kelas pelak mana. Bermula bahagian yang pertama macam ni. Bahagian pertama ni mengiktikadkan bahawasanya, dan kita bicara ni iktikad. Kita bukan bicara bab bercakap kan. Pagi tadi dah ada soalan bercakap kan. Macam mana boleh nak kata api ni membakar, api ni menghangus? Gimana nak tengok api membakar dan menghangus? Takkan nak kata api tak membakar dan menghangus. Atas kata kita sebut tengok, yang perhati, duk tengok hukum adi kan, irtibat adi, cucuh bakar. Ni macam mana nak bakar sampah? Ambil api cucuh. Betul kan? Tengok basah tak basah. Ada basah tunggulah kering dulu. Kan macam tu kan proses kan. Untuk yang sebenarnya menghangus siapa? Allah. Tapi sabab musabab tu kita ikhtiar dan buat supaya barulah boleh hasil. Macam mana pun kalau hasil sekali pun cucuhnya api, benda pula memang boleh terbakar. Siapa bagi hangus? Tu apa? I'tiqad. Tu dalam hati dengan sedar la ilaha illallah. Tu kita sembelih binatang mati tak? Macam mana boleh putus tengkuk dia? Pisau. Sabak, alat, betul tak? Pisau pula nama apa? Tak mainlah made in Malaysia, made in Germany. Nama apa? Tamonita. Nama apa? Victorina. Nama apa? Herder, cap garpu. Gambar daun sat tu kan. Tak faham sudah. Saya pakai dah satu saya sebut kan. Asyik orang bagi. Bagi kau memang tajam suruh. Tajam kan? Nak pakai kemudian ni. Ui, tajamnya. Biarlah boleh hak panjang tu. Gajah pun esok dia sembelih pakai tu kan. Gajah dia sembelih. Nak cerita tajam tu. Atau hukum adat, irtibat adi, macam ni bahan apa kita tak tahu, tapi test macam mana? Try tau. Nak sembelih orang tak boleh kan. Kita sembelih kat Arnab, kita sembelih. Ui, senangnya sembelih. Sedap. Cerita apa ni? Yang bagi putus apa? Sababnya apa?
Walaupun pegang pisau tu, putus. La ilaha illallah. Allah lagi mati. Yuhyi wa yumis. Allah lagi putus. Makhluk, pisau, sabab, irtibat adi. Intikad macam mana? Allah lagi putus. Allah lagi mati. Ni kita buat sebab, bukan kita cabutnya. Ada ketika, hangpa saya tak tahu Semulai lari. Boleh kokok lagi. Ayam. Anak tak biasa je lah. Ayam biasa tu. 3 hari tak balik. Ingatkan mati lah. Tak, balik lagi. Badan kurus lah. Masa dia makan keluar aku potong tu. Dua-dua urat putus lah. Tapi tak mati. Macam mana boleh tak mati? Yang mematikan Allah. Kalau ikut adat tu macam mana? Mapuh dah. Tak mati. Apa faham? Allah yang yuhyi wa yumiit. Depan mata kita tak pernah berlaku satu hal. Tapi kita kalau tak berlaku depan mata kita pun kaedah kita macam mana? Allah lah yang menghidup dan mati. Pasti tak ada ubah, tak ada belah bagi dah tu. Yang ni dia buat ni, yang ni sabab kena kerjakan pasal dia ditaklif atas jalan ikhtiari. Boleh? Betul je? Tu bodoh kena mengaji tak? Kena mengaji. Siapa pergi pandai? Allah. Boleh tak pergi mengaji? Dia kata apa? Yang pergi pandai Allah, pergi mengaji pun kalau bodoh juga. Tak betul? Bahkan kaedah berfikir macam mana? Pergi mengaji pun bodoh lagi. Untuk kena pergi mengaji tak? Pergi mengaji pun bodoh lagi. Takkanlah tak pergi mengaji. Takkan pula di atas kata pergi mengaji pun bodoh lagi. Baik tak payah pergi mengaji. Kalau Allah Ta'ala nak pergi pandai juga. Kepala otak kau. Siapa dia ajar gitu? Bahasa kepala otak dah. Pasal cara berfikir tak betul. Kita gaduh taat buat apa? Masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala, bukan dengan taat kita. Kalau terus taat pun belum tentu dapat rahmat. Kau ingat kau tak taat, kau dapat rahmat. Saya kucing kepala otak kau. Kan kena kepala otak nak dapat rahmat Allah Ta'ala, tapi sabab rahmat tak dibuat je. Mana mau? Macam mana pun di atas kita duk usaha ikhtiar letakkan tempat usaha ikhtiar. Sabab letakkan tempat sabab. Makhluk letakkan tempat makhluk. Allah letakkan kedudukan Allah Ta'ala. Apa dia? Beri bekas, dar, nafi, Allah. Atas kata bahasa disebut ni, beri bekas ni Allah. Tu kumpulan pertama ni, dia i'tiqad bahawasanya segala sabab yang dibangsakan bagi adat ni, seperti api dan pisau, berbekas ia dengan tabiatnya dan zatnya. Siapa berpegang dengan tabiat pisau dah api. Kadang-kadang kita punya bahasa sebutnya tu api, dah cucuh, kena minyak petrol pula. Kita kan tu kan. Bercakap tak ada masalah. Memang kita bercakap macam tu. Tapi akidah macam mana? Cuma masa bila yang memang kita bila sebut macam tu, hati kita dengan Allah Ta'ala ni hadir. Yang tu lah masalah kita. Sebab hukum adat memang lama dah kita dapat. Tapi nak dapat hukum i'tiqad, tu tak dapat. Tak dapat. Padahal kita nak berpegang dengan hukum akli. Hukum adi tu kalau sekali lagi sebut. Hukum adat, hukum yang kita tengok dengan mata kepala, hukum sabab musabab, kadang-kadang dia boleh menyalahi sabab musabab. Bila tak menyalahi sabab musabab, itulah istilahnya kita tak bertikad dengan hukum adat. Tapi taklah bermakna apa hukum adat tu kita nafikan, abaikan. Bahkan kalau api misalnya, bukan api yang mengangus, Allah yang mengangus. Tu pasang api besar-besar, campakkan diri kita dalam api, pasal yakin bahawasanya Allah lah bagi manfaat, bukan api. Allah lah bagi mudarat, bukan api. Dia bodoh apa itu? Siapa dia ajar kaedah macam tu? Pasal kaedah kita ni bertindak, kita diajar bertindak berdasarkan sabab musabab. Seolah-olah sabab musabab itulah yang itulah sebenarnya yang menyebabkan jadi sesuatu. Atas bertindak, tapi bila bertindak dan buat macam mana? La ilaha illallah. Letakkan makhluk tempat makhluk tak boleh tunaikan hajat makhluk. Yang menunaikan hajat segala-galanya Allah. La ilaha illallah, la qadil hajat illallah. Manusia semua berhajat pada Allah Ta'ala. Makhluk semua iftiqar kulli ma'adahu ilaih, la ghair. Makhluk hanya berhajat pada Allah Ta'ala, tak hajat pada lain.
Ajak pada hal lain ni, sekali lagi sebut. Apa dia? Suri. Apa benda suri? Rupa. Apa lagi bahasa? Laluan. Apa lagi bahasa? Wasilah. Istilah kena ambil. Satu, macam mana nak bagi boleh masuk dalam hati? Apa benda kita buat yang ikhtiari tu, hadirkan di hati. Makan nasi. Ya Allah, berkatilah makanan yang kami makan. Engkau yang bagi rezeki kami. Makan. Bismillah. Makan tu pun kita kalau makan, sedap pula. Macam mana? Kalau orang yang faham dalam akidah ni, dia bukan kira sedap. Dia penting, di mana hati tu boleh hadir ke Allah. Saya pernah berjumpa dengan orang macam ni, satu saya sebut. Kita makan kerang. Nala reka je. Mantapnya masuk. Masuk. Kita tengok dia makan ni. Makan dengan tafakur. Makan dengan iman tu. Makan sabab dia tak tinggal. Tapi hati tu keutamaan dia. Hadir. Allah bagi aku. Allah bagi rezeki aku. Kita nak itu. Yang tu baru dapat nusrah pada Allah Ta'ala. Baru dapat pertolongan Allah Ta'ala. Mati tengah makan tak ada masalah. Siapa? Mati tengah makan tu tauhid. Jadi ada kumpulan ni, yang pertama kata dia doa intiqad makhluk ni beri bekas macam pisau api, itu contohlah dia sebut kan, dengan tabiatnya dan zatnya. Maka ini firqah, tiada perbantahan, tiada khilaf di kalangan ulama pada kufurnya. Kafir kan. Jadi kalau kita selama ni doa intiqad macam ni, macam mana? Kafir lagi lah kita walaupun isi tulis Islam. Tu kata orang Islam bila tak mengaji Islam, tak mengaji bab intiqad, jatuh kafir main. Walaupun mufti tak jatuhkan kafir, pejabat agama tak hukumkan kafir, kafir di sisi Allah Ta'ala. Bahkan di atas kita muhasabah diri tu, cek elok. Itu yang dia dah sebut, cek lah kat kita. Kita ni memang dah intiqad Allah lah yang menguruskan ke memang duk intiqad dah, bahkan tak, hari ni baru dengar bahkan terkejut beruk. Kerja kafir. Macam mana? Pelik kitab ni tak betul apa? Jadi maksudnya kita kafir lama dah. Ni pun dah tahu macam ni pun tak jatuh hati lagi ke Allah Ta'ala. Macam mana nak dapat iman? Macam mana? Ni sedebah ilmu dah dapat. Itu macam mana hati tu nak bagi hadir juga ke Allah Ta'ala, macam mana? Yang tu yang ngaji. Betul nak apa? Nak faham. Betul nak buat apa? Nak hadir, nak zikir. Betul tertib kan, betul kan kita punya lifestyle kita, cara hidup kita. Susunan hidup kita. Apa? Lagi antara susunan hidup tu apa? Ilmu dah ada ni apa? Amal. Nak amal apa? Amal akidah lah paling besar sekali. Amal akidah ni apa? Sedar kan, bagi kita boleh idrak Allah Ta'ala, ihsas Allah Ta'ala, perasaan Allah Ta'ala, ada hati Allah Ta'ala, hidupkan hati Allah Ta'ala. Macam mana nak hidupkan hati? Tafakkur, fikir, hati hadir, sedarkan hakikat diri, hakikat makhluk ni. Makhluk tak boleh bagi manfaat pada makhluk. Fikir elok, faham elok, hadap elok. Dia tak ada jalan lain. Satu jalan nak kenal Allah Ta'ala ni, itu yang Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul. Pula tu berbagai dugaan dan cabaran. Siapa? Pasal bukan mudah untuk dihadap. Ingat saya sebut, bukan mudah dihadap. Jangan kata orang kafir nak hadap, orang Islam pun belum tentu hadap. Ingat dia. Satu, kita kalau tak pernah belajar, kita rasa pelajaran tauhid ni sultan Tuhan kita Allah. Sudah ada payah. Bayang 5 waktu, selesai. Kiri tangan. Tunggu masuk syurga ramai orang itikad itu. Tambah pula semayang, dah puasa, dah zakat, tak pernah miss. Fitrah pun setiap tahun bayar. Orang tu dah buat haji dah. Macam mana? Apa dah? Tunggu mati masuk syurga. Yang ni semua ni apa? Yang ni semua ni kira nak tambah-tambah sikit lagi kan. Bagi boleh senang kat sana. Senang je cakap. Ingat syurga bapak dia. Ramai orang faham macam tu. Tapi bila kita mengaji macam mana? Bukan sikit punya mujahadah nak kena buat tu. Bukan sikit punya kehidupan yang kita nak betulkan. Bukan sikit punya perjalanan hidup yang kita nak kena rearrange balik, susun semula. Ada yang istilahnya kena taubat, reset lain, kembalikan
tetapan kilang. Bunyi macam tu lah kalau punya headset. Faham? Faham? Tak faham juga? Ya Allah, kau ni semua tak faham lah. Apa maksud ketetapan kilang? Apa yang kita duk faham selama ni, semua tu kena buang. Tu macam mana? Kosong kepala otak balik. Dengar. Oh, makhluk, duduk tempat makhluk. Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Kita pun tak boleh tunai hajat kita. Yang menunaikan hajat kita Allah. Baru nak mula ngaji akidah balik. Tu pun tak dapat lagi. Ngaji-ngaji okey, faham dah, tulis dah, reti dah, angguk dah. Keluar majlis lagi kan, lupa dah. Itu kata cabaran besar. Hadanallah ila siratal. Okey, yang ni kumpulan pertama ni tiada khilaf pada kufurnya. Naudzubillah. Itu kalau kita perhatikan tu, kita ni bahaya besar ni. Bahaya, mudarat besar ni. Ini kita yang duk mengaji ni. Bayang tengok orang yang tak pernah dengar kuliah ni langsung macam mana. Dengar. Orang yang tak pernah dengar kuliah macam ni langsung macam mana. Memang dia duk rasa macam okey, apa masalah. Dah sembahyang fardu, tutup aurat, pergi haji, umrah, ada sedekah, duk wakaf, sedekah RM5 sehari. Duk transfer dalam akaun, masuk. Sentiasa bersedekah. Untuk zikir lebih kurang sikit-sikit macam tu, pada dia selesai lah. Itu ke? Macam tu ke hidup? Yang tu yang kita kena belajar daripada orang yang sungguh reti pahaman dalam pahaman agama ni, nak bawa kita cara hidup pada agama tu macam mana. Yang ni yang kita jadi pahaman agama yang kita hanya asing-asingkan dalam partition tertentu. Ni agama, ni tak agama, ni agama, ni tak agama, ni agama, ni tak agama. Mana maunya? Seluruh kehidupan kita kena hidup dalam keadaan beragama. Seluruh kehidupan kita 24 jam kena dalam keadaan iman pada Allah Ta'ala. Iman macam mana? Ni atas kita bercara, la ta'sira li syai'in minal kainati min asari ma, kan? Tak ada makhluk ni tak boleh beri bekas, apa-apa bekas sikit pun hakiki zati makhluk tak ada. Makhluk ni atas suri rupa jauh lagi perjalanan kita tu nak ke tauhid tu. Allah. Satu atas kita punya perjalanan ni buat macam mana luar. Sekarang ni jaga syariat, semayang, fardu, mengaji, Quran, zikir, selesai kan. Betul, ngaji lagi, tambah lagi, ada bimbingan lagi, ada terbiah lagi. Banyak makan masa. Kalau dia kata boleh petik jari dia dapat. Ramai jadi wali ya. Ada. Saya sendiri pun ni sebab nak mengaji, dah lalu jumpa tok guru, jumpa syekh, dapat aturan latihan Ramadan, pergi India dapat latihan macam ni. Boleh tahulah kita siapa. Ya, saya buat. Boleh kenal sangat. Alah, terus mana? Tak ada apa. Tambah duk hoha. Kita bukan nak belakang korang, tapi nak kata, boleh ke capai aku ni kalau ikut dah buat macam lah. Tu pun alah, terlalu dhaifnya diri aku ni. Ya Allah, ampunkanlah aku. Tu pun kita mengaku kita punya ketaifan. Dalam masa yang sama pula, kadang ada hari sihat kuat, bagus buat amalan, boleh ingat Allah Ta'ala. Mai hari letih tak lakat, penyek. Lupa pula. Nak kena develop lain pula, nak kena bina lain pula. Bangun naik. Elok naik aja, sedar aja. Boleh steady sikit, hilang pula, lupa pula lah, lalai pula dah. Kena jumpa lagi, bina lain. Bukan senang pun, kan tak tahu. Bahkan jangan kata hak batin, zohir pun masalah. Ada hari tengok mengaji, okey mengaji. Sekali dia tinggal mengaji, out terus. Zuhur tinggal, asar tinggal, maghrib tinggal, subuh tinggal. Ngaji tidur. Mengaji pun jasad mengaji. Kepala otak tak main mengaji. Cabaran, memang cabaran. Itu kalau kita faham agama ni, kita akan kata memang hidup ni mencabar semua. Kalau kita tak belajar betul-betul, kita kata apa susah sangat mengaji agama. Dan memang ramai orang faham macam tu kan. Nak duduk pondok berapa tahun? Baru ni ada seorang main sembang dengan saya. Kita ustaz, berapa tahun duduk pondok ni agak-agak lah? 3 tahun cukup lah. Saya kata pakcik, kalau sekolah rendah pun 6 tahun, sekolah rendah, menengah 5 tahun, agak-agak boleh cakap bahasa Inggeris. Padahal belajar daripada darjah 1. Bahasa Melayu pun tak boleh lagi. Berapa tahun pakcik? 11. Agak-agak duduk pondok berapa tahun?
Diam dia. Ustaz ni serang aku ni. Serang tak serang, kau jawab seriously yang kau jawab kan. Ada orang duk harap duduk pondok ni 3 bulan jadi tok guru, lama dah balik-balik tu boleh jadi kepala agama lah. Kepala otak kau, siapa dia ajar gitu. Kau ingat senang. Nak ambil pahaman ketuhanan ni, amanah besar. Nak jadi parti politik, nak jadi ketua cawangan tu bukan senang. Tiba-tiba nak jadi ketua di kalangan, nak jadi ulama, tak ada lah nama-nama macam tu kat kita. Nak jadi waliullah, nak jadi habibullah, nak jadi khalilullah, habibullah, khalilullah, apa? Jauh kita ni. Dia kata nak jadi ketua cawangan apa? Daftar ahli pun tak lagi. Tu nak jadi waliullah apa? Mayang jemaah ni sabit jemaah lambat sikit qamat. Kalau habis mayang waktu, habis azan semayang betul-betul SOP betul-betul. Pakat tak semayang jemaah lagi dah. Itu nak bangga. Hak tu dah rasa pencapaian dah jadi wali, tak kucing wali gitu. Okey. Ya. Kita duk sangka macam hebat, jauhnya kita. Baik. Dan bahagian yang kedua mengiktikadkan bahawasanya segala sebab yang dibangsakan dia bagi adat seperti api dan pisau dan lainnya itu berbekas dengan quwwah yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya. Dia kata bukan diri api itu, tapi api ni bila Allah Ta'ala dah jadikan api dia ada power. Bukan api itu sendiri, api makhluk. Takkanlah makhluk boleh jadi apa-apa. Tapi bila Allah Ta'ala jadi api dah bagi jadi api boleh mengangus lah. Adalah sifat-sifat istimewa ke api boleh mengangus. Dia faham macam tu. Jadi ada satu kuah seolah api ni, satu kuah kat dia yang terasing pada dia yang boleh mengangus. Kalau nisbah air itu boleh melemas, air itu boleh hilang dahaga. Kalau obat ni ada kuah kat dia, ada nutrition, ada khasiat macam ni, maka kuah tu, khasiat tu yang menjadikan sesuatu, dia ada itikad juga macam tu. Dia kata bukan ubat tu, dia khasiat yang Allah Ta'ala bagi jadi dalam tu. Maka ini firqah berkhilaf ulama pada kafir. Yang ni ulama, ada yang ulama kata kafir, ada kata ulama tak kata, ada sebagai ulama kata tak jadi kafir. Dan kaul yang mutamat bahawasanya segala mereka itu tiada kafir. Yang mutamat kata tak kafir, tapi fasik. Apa fasik? Keluar daripada taat. Bahkan atas istilah dia panggil mubtadi'. Apa dia? Ahli bid'ah. Mereka akidah yang tak pernah diajar oleh Nabi dan Rasul. Kaedah ulama kita ambil daripada ajaran Nabi Rasul apa dia? Syarahan la ilaha illallah tu la dar wa la nafi' illallah. Tiada siapa bagi mudarat, tiada siapa bagi manfaat melainkan Allah. Macam mana tu nak hidup dengan keadaan macam tu kan? La ilaha illallah la qadil hajat illallah. Kita duk rasa kita lapar, kita makan, kita duk rasa makanan. Sedangkan yang menunai hajat Allah bukan makanan. Makanan pun nak masak, bini masak, orang masak, tukang masak, kedai masak. Kita tak masak. Jadi bukan kita tunai hajat, bukan makanan tunai hajat, orang masak yang tunai hajat. Jadi siapa sebenarnya tunai hajat? Jangan buat bodoh, ambil terus direct apa? Allah. Ni apa? Sebab. Letakkan sebab tempat sebab, letakkan makhluk tempat makhluk. Dua. Dan bahagian yang ketiga, mengiktikad bahawasanya tiada yang berbekas pada tiap-tiap sesuatu melainkan Allah. Tetapi mengiktikadkan mereka itu akan bahawasanya berlaziman antara sebab dan bekas. Dia kata mesti ada buat sebab. Mesti kena ada sebab, waktu bawa ada bekas. Ada kumpulan ketiga macam ni. Jadi bagus lagi lah kan. Tapi dia masih iktikad perlu juga ada sesuatu daripada makhluk. Tiga. Maka tiada berhimpun antara sebab dengan bekasnya. Fahaman macam ni, itikad macam ni, dia kata tak dapat tidak
Tak boleh nak berhimpun antara sebab dengan bekasnya, yakni apabila ada sebab yang berserta dengan tempatnya, ada bekas pada demikian tempat, tiada boleh bercerai sekali-kali kedua-duanya. Bila ada sebab pasti jadi. Api cucuh ya bakar, bukan api tu bakar, tapi dah cucuh bakar. Yang bagi bakar Allah, yang bagi hangus Allah, tapi dah cucuh bakar dia. Masih ada lagi kait juga ke makhluk yang kena ada berlaziman sebab. Tak ada sebab, tak cucuh, nak bakar ke mana? Walaupun kering. Walaupun api besar marak macam mana pun, tak bersentuh. Nak terbakar ke mana? Dan ini firqah tiada kafir, tetapi barangkali ditarikkan dia oleh i'tiqadnya yang tersebut itu kepada kafir. Pahaman macam ni dia boleh bawa kepada kafir. Kalau yang ni boleh bawa kepada kafir, hak tadi macam mana? Yang ada hasiat tu, ada kuah yang ada dekat makhluk ni, hak tu lah boleh buat sesuatu. Ni macam mana? Hak tu lagi lah boleh tarik pada kafir. Yang ni pun masih boleh tarik kita pada kafir, boleh bawa pada kafir. Tak mana boleh kafir ni? Pasal tak isbat dengan Allah Ta'ala, tak ada hadir hati dengan Allah Ta'ala, tak rasa, tak isbatkan wujud Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala, tak isbatkan sifat Allah Ta'ala. Dari kerana bahawasanya i'tiqad terkadang membawa kepada ingkarkan perkara yang mencarikan keadaan. Jadi kafir ni terutama dalam bab-bab yang boleh mencari adat. Dia kata apa? Tak percaya aku. Macam mana tongkat boleh jadi ular? Tongkat tak boleh jadi ular lah. Sedangkan benda tu kau adat aja. Mana batu boleh keluar unta? Cerita dongeng apa hang buat ni? Ingat cerita apa? Pelipu lara ke apa ni? Ada orang sampai tahap boleh menafikan mukjizat tu. Kita alhamdulillah mukjizat kita tak nafikan, tapi masih ada kecederaan dalam i'tiqad. Pasal kita tak faham perjalanan nak i'tiqad ni, nak kata la dar wala nafi' illa Allah tu. Kalau sampai boleh menafikan mukjizat, ini memang masalah. Dia boleh menafikan, ingkarkan perkara yang mencarikan adat seperti mukjizat segala nabi-nabi dan berbangkit tubuh kemudian daripada binasanya. Dan bahagian yang keempat mentikatkan bahawasanya harus ketinggalan sebab daripada bekasnya. Tu i'tikad kita ahli sunnah wal jamaah. Yang tu baru pure punya ahli sunnah wal jamaah. Tak kerja, boleh makan tak? Saya ada kerja, ada makan tak? Agak-agak saya ada duit tak? Kalau saya tak ada duit, saya minta yuran lah. Agak-agak 150 cukup tak? Saya minta. Faham saya cakap apa? Agak-agak cukup 150 seorang. Berapa agak-agak saya minta? Itu duit makan saya ni. Saya anak 9 tau. Bukan anak ayam tau. Mana yuran nak kena bayar apa-apa kereta ni. Ingat isi air kencing ke? Itu rosak aircon tu satu kereta lagi tu duduk bengkel tu. Minyak ni pecah lah apa lah. Ingat bayar apa? Ingat ayat liau. Saya kerja apa? Nak cerita apa ni masalah kerja? Walaupun tak pernah buat sebab, yakin pasti Allah Ta'ala bagi rezeki. Kerja kita buat lagi betul. Kan saya selalu sebut gitu kan. Saya mengaji pasal memang Tuku asuh itulah. Daripada dulu saya kahwin-kahwin bukan ada kerja. Apa saya buat? Ngajar memang duduk pondok ni. Kahwin bukan ada duit, tapi ada duit. Kahwin tak ada duit, tapi ada duit. Tak ada kerja, tapi ada duit. Main mana? Adalah main macam-macam. Walaupun tak pernah cari sebab untuk cari duit. Seperti diperoleh. Jadi antara sebab ni kata dia, yang ketinggalan sebab seperti diperoleh bersentuh dengan sesuatu yang kering padahal tiada mengangus akan dia, dan diperoleh pisau tertarik di atas tubuh seseorang, macam Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail, tajam gila punya pisau. Bukan nama Victoria nama, tak ada bahasanya. Ni pisau ni sembelih gonyoh tengkuk Nabi Ismail waktu Nabi Ibrahim sembelih anak dia tu. Macam mana? Tak usik apa pun. Dites kat batu lah, bukan kat kertas. Bukan dekat span, bukan dekat kain, batu. Tak terbelah batu. Gonyoh Nabi Ismail. Tak jadi apa. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Baring, dua-dua serah diri. Nabi Ibrahim serah diri kepada Allah Ta'ala, anak dia pun Nabi Ismail serah kepada Allah Ta'ala. Sembelihlah ayah aku.
Sebelum sembelih ikat dulu, tutup mata. Atau ada syariat ikat tutup mata apa? Sembelih, kunyuh. Tak makan. Nabi Ibrahim, api bukan kecil-kecil punya api. Tak terbakar. Untuk Nabi-Nabi dan Rasul lah jaga. Untuk mereka mukjizat. Ada tak selain pada Nabi Rasul berlaku macam tu? Ada. Ada. Apa nama dia? Karamah. Pada orang awam nama dia Ma'unah. Pada orang kafir nama dia belajarlah tu, istidraj. Kalau berlaku sebalik nama dia lupa lah, ihanah. Kalau orang yang bakal jadi Nabi nama dia irhas. Kalau jenis belajar dapat, itu nama dia sihir. Kita apa? Iman. Lepas orang beriman ni orang pelik. Apa dia? Walaupun tak ada sebab, boleh berpegang dengan Allah Ta'ala. Apatah lagi ada benda sahabat-sahabat tu menyalahi dari sisi kaedah syarak. Tu. Atas kita bicara macam ni, 4 kumpulan ni. Maka ini firqah jua lepas daripada seksa yang mu'abbad, yang kekal abadi dalam neraka. Yang inilah dipanggil firqah najiyah. Kumpulan yang lepas sama sekali daripada azab Allah Ta'ala, bahkan tidak akan disentuh oleh api neraka sikit pun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah maja'alna minhum. Macam mana pun, apa dia? Mengaji elok, faham elok, bagi tauhid, bagi amal betul. Ngaji elok, jauhkan benda larang, tumpu perhatian mengaji, buat apa yang sepatutnya kena buat. Nisbah mengaji, belajar, jaga diri, akhlak, macam-macam lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita untuk capai macam tu. Pasal dia benda besar untuk kita capai. Dengan sebab tu memang jamin tak akan disentuh oleh api neraka sama sekali. Tapi pastilah akidah macam ni. Kalau duk pegang gaji, duk pegang pemimpin, duk pegang hak ni, duk pegang dengan duit, tak pernah pergi mengaji lah, tak pernah belajar pula macam mana nak tawakal. Bukan senang. Hadanallah ila siratal mustaqim. Pasal apa? Kerana orang melepas macam ni, kerana tiadalah berbekas pada lainnya melainkan Allah Ta'ala juga dengan kudrat iradanya. Jadi disebut 4 kumpulan tu. Faham ni duduk. Cari jalan nanti macam mana kita nak dapat dia. Kita pun memang dalam proses macam tu sebenarnya. Cuma menghadaplah dia dengan secara yang serius, insya-Allah. Sabab dibuat, tapi dalam hati macam mana? La ilaha. Jadi cara kita nak muamalah harian ni macam mana? Sabab dibuat, tak pernah tinggal. Bodoh pergi ngaji. Tu bahasa mudah ni kan. Macam mana? Walaupun menghafal, jaga malam, bangun awal, hafal, ngulang, macam mana? Boleh taat, macam mana? La ilaha illallah. Ya Allah, aku berlepas diri daripada diri aku, daripada kekuatan aku, kepayaan aku, kepandaian aku, kecerdasan aku. Tak ada apa pada diri aku melainkan Engkau yang bagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lagi slow lagi bagus. La ilaha illallah. La, yang kita dah belajar semua ni. La mustaqri an kulli ma siwahu mustaqiran ilai kullu ma adahu. Makhluk tak dibekas, tak beri mudarat, beri manfaat. Makhluk tak ada wujud kita baqa mukhalafah lil hawadis kami nafsi wa dan yakhudra irada al wahiyat sama wa kalam illallah. Melainkan Allah saja wujud kita baqa mukhalafah lil hawadis kami nafsi wa dan yakhudra irada al wahiyat sama wa kalam. Allah saja yang boleh buat mungkin, boleh beri bekas. Allah saja dar wa nafi. Allah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir macam tu memang terbaik dia sebelum subuh. Tapi nak buat macam mana subuh nak bangkit, ya Allah. Letih ya. Azan speaker tepi telinga tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Kejut ni. Bangun, subuh. Macam babi kena sembelih. Bunyi. Babi mana tu? Tu babi yang setan kecil dalam telinga tu. Ya Allah, ya Allah. Semaklah, muhasabahlah diri kita, betul diri kita. InsyaAllah kita sambung nanti. Wa illa lazima an yastaghniya zalikal asaru an maulana jalla wa azza. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.